الحمد لله الذي جعل الموت استراحة للمؤمنين من تعب الدنيا بعدما كانوا يعبدون الله لنيل السعادة العليا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, wahai sekalian manusia yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, yakni dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan setiap larangannya. Dan hendaklah setiap daripada kamu melihat, yakni memikirkan apakah yang telah kamu sediakan daripada bekalan-bekalan amal kamu untuk menghadapi hari esok, yakni hari akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Saudara-saudaraku sidang Jumaat, mudah-mudahan dirahmati Allah, sudah menjadi resam dunia mereka yang memiliki kekayaan dan dikurniakan anak-anak serta kekuasaan, pangkat dan jawatan, akan mudah dihinggapi perasaan megah dan berbangga-bangga dengan harta dan anak-anak serta kuasa yang dimilikinya. Apabila kekayaan serta nikmat kuasa ini tidak disertakan dengan rasa syukur dan tunduk kepada Allah, maka ianya akan mencetuskan perasaan bongkak dan takabur yang akhirnya akan menyebabkan seseorang itu lupa terhadap nikmat dan juga amanah yang telah diberikan kepadanya. Apabila manusia tidak memahami kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, dan manusia menyangka bahawa harta dan kuasa adalah segala-galanya, lalu dia beranggapan sesiapa yang tidak kaya dan tidak berkuasa itu tidak mendapat nikmat dan kebahagiaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia beranggapan bahawa kurniaan Allah itu hanya tertumpu kepada orang yang berkuasa dan berharta sahaja, maka itu adalah tanggapan yang salah sama sekali. Inilah sikap yang ditunjukkan oleh Bani Israel ketika mereka meminta Nabi mereka berdoa memohon kepada Allah agar dilantik seorang raja di kalangan mereka supaya mengetuai mereka untuk memerangi Raja Jalut yang zalim. Hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan kepada kita melalui firman-Nya yang bermaksud, dan Nabi mereka berkata kepada mereka bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala telah melantik Talut untuk menjadi raja bagi kamu, bagi memerangi Jalut. Lalu mereka berkata, bagaimana mungkin dia mendapat kuasa untuk menjadi raja kami?
sedangkan kami lebih berhak dengan kuasa pemerintahan itu berbanding dia. Dan dia, yakni Talut, tidak pula memiliki harta kekayaan sedikit pun. Lalu Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilih Talut untuk menjadi raja bagi kamu, dan Allah juga telah mengurniakan kepadanya kelebihan dalam bidang ilmu pengetahuan, serta diberikan kepadanya tubuh badan yang gagah perkasa. Dan ingatlah, Allah jualah yang memberikan kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas rahmatnya lagi meliputi ilmunya. Surah Al-Baqarah ayat ke-247. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi, keengganan Bani Israel untuk mengiktiraf Talut sebagai raja mereka hanyalah disebabkan kerana Talut bukan dari kalangan hartawan. Bahkan Talut tidak memiliki sedikit harta pun. Kerana pada tanggapan Bani Israel, sesiapa yang mahu menjadi pemimpin mereka mestilah daripada kalangan hartawan. Namun di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa dialah yang memberikan kuasa kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan dia jugalah yang menjatuhkan sesiapa yang dia kehendaki, kerana dialah yang lebih mengetahui siapa yang layak dan siapa yang tidak. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi, memang tidak dinafikan harta dan kuasa boleh menjadi faktor yang membawa ketenangan dan kebahagiaan jika sekiranya ia dikendalikan dengan betul. Namun jika sebaliknya, maka harta dan kuasa boleh bertukar menjadi punca kepada penderitaan dan penyesalan, bahkan boleh menjerumuskan pemiliknya ke lembah kehinaan. Entah berapa ramai orang yang berkuasa, entah berapa ramai orang-orang kaya yang tidak dapat tidur lena di dalam mahligai mewahnya, ketika si miskin sedang berdengkur menikmati nikmat tidur di dalam rumah usangnya. Entah berapa ramai penguasa atau si kaya yang tidak berselera untuk menjamu hidangan mewah yang dihidangkan kepadanya, ketika si miskin dengan begitu enak menikmati sebungkus nasi yang hanya dibungkus dengan sehelai daun pisang sahaja. Maha kaya Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia memberi kurniaannya kepada hamba-hambanya dengan berbagai cara tanpa kita duga. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi, satu kisah yang menarik yang pernah diceritakan oleh Buya Hamka rahimahullah di dalam satu siri ceramahnya. Buya Hamka menceritakan bagaimana pada suatu hari ketika beliau menaiki sebuah kenderaan mewah bersama seorang hartawan melalui satu kawasan sawah padi. Tiba-tiba mereka terlihat seorang petani yang penat sedang berehat setelah kepenatan bekerja sambil istrinya menghidangkan makanan tengah hari untuknya. Walaupun hidangan yang dihidangkan itu hanyalah hidangan biasa sahaja, nasi berlaukkan ikan kering, tetapi dimakan oleh petani tadi dengan penuh berselera. Lalu hartawan yang bersama-sama dengan Buya Hamka di dalam kenderaan mewah itu berkata kepada Buya Hamka, "Wahai Buya, aku memiliki rumah yang besar. Aku juga memiliki kenderaan yang mewah yang boleh membawa aku kemana sahaja aku hendak pergi. Tetapi aku tidak pernah berpeluang makan dengan penuh berselera seperti mana petani tersebut makan." Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi, demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala
membahagi-bahagikan nikmatnya kepada setiap hambanya. Sesiapa yang diberikan makanan yang lazat dan mewah, belum tentu akan dapat menikmati keenakan makanan tersebut di lidahnya. Sesiapa yang diberikan tempat tinggal yang mewah, belum tentu lagi dia akan dikurniakan ketenangan untuk tinggal di dalamnya. Maka tidak hairanlah jika ada orang kaya atau orang yang berkuasa kurang selera makannya, bahkan terpaksa berpantang disebabkan penyakit dan sebagainya. Atau tidak hairanlah jika ada anak si kaya yang lari meninggalkan mahligai istana mewah ayahnya kerana tidak ada ketenangan dan kebahagiaan di dalamnya. Jangan pula kita merasa pelik jika ada seorang petani yang sederhana sahaja hidupnya, tetapi setiap hari dapat menikmati setiap suapan yang masuk ke dalam mulutnya, serta nyenyok pula tidurnya di malam hari, walaupun hanya di sebuah pondok usang, tanpa bantal dan tilam yang empuk, dan tanpa berhawa dingin. Ikhwaniyal muslimin, sidang Jumaat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang menjadikan akhirat itu tujuan utamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kekayaan dalam jiwanya. Allah akan memudahkan segala urusannya. Bahkan dunia akan datang kepadanya dengan hina, yaitu dalam keadaan dirinya mulia. Tetapi sesiapa yang menjadikan kemewahan dunia itu tujuan utama dalam kehidupannya, maka Allah akan meletakkan kefakiran di antara kedua matanya. Allah juga akan mencerai-beraikan urusannya, dan dunia pula tidak datang kepadanya melainkan dengan apa yang telah ditakdirkan untuknya, yaitu dalam keadaan dirinya hina. Ikhwaniyal muslimin, sidang Jumaat yang dikasihi, Islam mengajar kepada kita untuk berjiwa merdeka. Sekalipun kita miskin harta benda, gelaran dan kuasa, jiwa yang merdeka daripada perhambaan sesama manusia dan hanya tunduk patuh kepada kuasa Allah, patuh kepada Allah, maka itulah yang menjadi punca kepada kebahagiaan dan ketenangan yang sebenar. Jangan kita menjadi manusia yang berharta dan berkuasa, tetapi menjadi hamba sesama manusia. Petani yang miskin harta tetapi kaya dan merdeka jiwanya adalah lebih mulia daripada si kaya atau penguasa yang miskin jiwanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq. Wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. An-Nahl ayat 96, yang bermaksud apa yang ada di tangan kamu, sama ada harta ataupun kuasa, akan habis dan akan hilang lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah akan tetap kekal selamanya, dan sesungguhnya kami akan membalas orang-orang yang sabar dengan memberikan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. وجد عنه وتفضل وتعالى بجلالك وكمالك
والعدل وإمام طيبة والحرم وبالقاسم سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك أن تؤيد الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذم ومن سيء الأسقم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إليك نشكو وإياك نرجو أن تدفع عنا البلاء والوباء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك مولانا الملك الأمين الكريم توانكو السلطان صالح الدين ابن المرحوم سلطان بدليشة، وولي عهده سمو الأمير تنكو شرف الدين بدليشة ابن السلطان صالح الدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.